Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya ni Ahmad Amir Irfan bin Ni Imran di channel Ahmad Irfan. Okey, so sebelum tu aku nak korang subscribe dulu di channel aku ni, like and share lah. Okey, dan komen lah tentang video aku ni macam mana. Okey, aku minta maaf sebab ini aku baru mencuburi dalam bidang YouTube ni. Okey, bismillah, sekadar berkongsinya lah. Okey, so tanpa melengahkan masa, saksikanlah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya ni Ahmad Amir Irfan bin Ni Imran. Saya daripada kelas Akidah Islamiah Grup 1. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Hari Kiamat. Maksud Hari Kiamat ini adalah hari yang berlakunya kemusnahan terhadap semua makhluk seperti langit, bumi, bulan, matahari, manusia dan binatang dan sebagainya lah. Contohnya bumi tidak lagi bergerak, bulan terbelah dua, matahari bertukar arah, dan ketika itu keluarlah Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Sesiapa yang mengikuti Dajjal berdustalah dia, kerana kita adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, bukan kepada Tuhan lain. Okey, dalil ni berlakunya hari kiamat ini, sakulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah, yang bermaksud huru-hara hari kiamat itu amatlah berat, menggerunkan makhluk-makhluk yang ada di langit ataupun di bumi. Ia tidak datang kepada manusia melainkan secara mengejut. Okey, yang bermaksud kepada ayat ini, kiamat itu ketika manusia berada dalam keadaan lalai dan memang tidak bersedia. Dia akan datang secara mengejut. Allahuakbar. Okey, antara nama-nama kiamat adalah yang pertama Al-Qiyamah, yang kedua As-Sayyi'ah, yang ketiga Yaumul Khuruj, yang keempat Al-Waqi'ah. Okey, nama-nama kiamat ini dan sebagainya banyak lagi, tapi saya akan menanyakan 4 saja. Okey, yang pertama Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ini yang bermaksud wa yaumal qiyamati taral ladzi kazzabu 'ala Allah wujuhahum musawwadah. Terjemahannya yang bermaksud, dan pada hari itu kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berdusta kepada Allah dan menyatakan kesedihan itu. Okey, bermaksudnya pada hari itu kita akan dapat melihat manusia itu akan berdusta kepada Allah. Sebab dia mengikut Dajjal lah. Na'udzubillah. Okey, Yaumul Khuruj. Iza zalika Yaumul Khuruj. Dalilnya yang bermaksud hari seruan itu hari masing-masing keluar yang kekal. Seterusnya Al-Waqi'ah. Iza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlakunya hari kiamat. Hari kiamat itu memang benar akan terjadi, sebab dunia ini hanyalah sementara. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dahsyatnya hari kiamat. Keadaan hari kiamat itu sungguh dahsyat sekali, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Terjemahan, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya gempa hari kiamat itu sesuatu perkara yang amat besar. Surah Al-Hajj ayat ke-22. Okey, dan sebagainya. Seterusnya, hikmah dan tujuan Allah menyembunyikan berlakunya hari kiamat. Kenapa? Kenapa ya? Sebab supaya manusia kita ini berada dalam keadaan sentiasa berjaga-jaga dan tidak melakukan sebarang kemaksiatan lah. So untuk mengelakkan daripada berlakunya dosa-dosa, kita akan beramal soleh untuk mendapatkan pahala bagi
amalan kita, agar seterusnya agar manusia ni sentiasa beramal, dan ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua keadaan. Di mana tempat bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya jika Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu tarikh berlakunya hari kiamat, kemungkinan besar manusia ni akan melengah-lengahkan waktu untuk beramal dan waktu untuk bertaubat. So hikmah dan tujuan Allah ni memang sangat besar. Untuk kita ni berada dalam keadaan sentiasa beramal kepadanya. So sekian daripada itu saja. Sebarang kekurangan itu daripada saya sendiri, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebarang kelebihan itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu sahaja daripada saya. So sambungannya saya akan serahkan kepada rakan saya sendiri, iaitu Muhammad Afham. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya ialah hikmah beriman dengan hari kiamat. Hikmah beriman dengan hari kiamat ialah dapat menyedarkan manusia supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini akan menyebabkan manusia akan mengetahui, meyakini bahawa setiap amalan akan dicatat walaupun sebesar zarah. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wal waznu yawma idzinil haqq faman syaa'a faman sakhulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maksudnya, dan timbangan pada hari itu adalah benar, maka sesiapa yang berat amalnya, yakni amal baik walaupun sebesar zarah, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Hikmah yang kedua ialah dapat memberi dorongan kepada manusia supaya sentiasa melakukan amal kebajikan. Sehubungan dengan itu, manusia tidak lupa bahawa tanggungjawab mereka diciptakan di dunia ini ialah dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, manusia akan lebih mengutamakan bekalan kehidupan di akhirat berbanding dengan kehidupan di dunia. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Maksudnya, kerana kesenangan hidup di dunia ini hanyalah sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat. Hikmah yang ketiga ialah supaya manusia berfikir bahawa akal dan pemikiran mereka terhad. Ini dicatat di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Aidza mitna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id." Adakah yakni kita akan kembali hidup sesudah kita mati dan menjadi tanah? Itu adalah cara kembali yang jauh, yakni dari kemungkinan, kerana jasad yang telah hancur tidak dapat diketahui lagi. Seterusnya ialah tanda hampir kiamat. Tanda hampir kiamat. Yang pertama ialah tanda kecil. Tanda kecil yang pertama ialah perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah banyak berlakunya kezaliman, seperti mencuri, merompak dan sebagainya. Yang ketiga ialah anak-anak yang derhaka terhadap ibu bapanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa la taqul lahumā qawlan karīma. Yang bermaksud, wahai anak-anak, janganlah kamu berkata kepada ibu bapa dan berkatalah kepada ibu bapa dengan perkataan yang baik. Maksudnya di sini Islam melarang berkata apatah lagi memukul dan mendera ibu bapa sendiri. Seterusnya ialah tanda kecil, dan seterusnya ialah kematian di kalangan ulama. Yang keenam, masa menjadi singkat. Masa menjadi singkat di sini ialah perjalanan yang jauh mengambil masa dengan hanya sekejap. Seperti mana kita lihat orang-orang dahulu pergi ke suatu tempat dengan berjalan kaki, kemudian menaiki basikal, kemudian menaiki motosikal, kemudian yang paling cepat ialah dengan menaiki kapal terbang. Dan tanda yang seterusnya ialah banyak berlakunya peperangan dan bunuh-membunuh sesama manusia. Dan yang terakhir ialah banyak berlakunya gempa bumi.
Tanda hampir kiamat. Tanda besar hampir kiamat pula ialah yang pertama, terbitnya matahari di sebelah barat. Sabda Nabi SAW, "La taqumu as-sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, fa idza ra'aha an-nasu amana man 'alayha, fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Maksudnya di sini tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga terbitnya matahari di sebelah barat. Dan apabila terbitnya matahari sebelah barat, apabila manusia melihat situasi itu, mereka akan beriman dan bertaubat. Namun waktu itu tidak berguna lagi pengakuan iman mereka yang sebelumnya mereka tidak beriman. Tanda yang kedua ialah keluarnya binatang, khurujud dabbah. Dabbah ni apa dia? Dabbah ni ialah sejenis binatang, sejenis haiwan yang mempunyai roh, sama ada ia jantan atau betina, berakal atau tidak berakal. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Maksudnya, dan apabila sampai bahasa berlakunya hukuman atas manusia, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka bahawa manusia telah tidak meyakini ayat keterangan dan pengajaran kami. Maksudnya di sini apabila tibanya sesuatu masa, keluarlah binatang yang bernama dabbah, dan dia akan berkeliaran di muka bumi ini, dan dia akan berkata-kata kepada manusia yang telah bahawa mereka tidak meyakini ayat keterangan dan pengajaran kami. Sekian.